Mungkin ada sahabat-sahabat yang tanya, kenapa timbulkan isu ini sekarang? Saya dah perjelaskan di dalam penyampaian saya pada sesi-sesi yang lalu. Isu ini timbul daripada dakwaan sebahagian pihak bahawa Asy'ariyah ni tidak ada Tuhan. Itu start dia. That is the beginning. Before that ada tak isu ni timbul? Sidang Kalam ada panaskan isu ni? Tak ada. Sikit-sikit aja. Dan pihak sana pun tak ada masalah. Kan? Tapi bila keluar isu ini, dia besar tau. Apabila kata Asy'ariyah ni tidak bertuhan. Okey, ustaz tu sudah minta maaf, selesai, khalas. Ustaz tu alhamdulillah dia sedar, dia matang. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada pihak-pihak tertentu yang terus memainkan isu ini, yang mendakwa Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'attil, seolah-olah macam mengiyakan bahawa memang betul lah. Kalau Tuhan bukan di luar, di dalam alam, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada bawah, tak ada lah tu. Seolah-olah macam mengiyakan dakwaan Ustaz Zainal pada awal ni. Ustaz Zainal pun dah tarik balik, tapi ada pihak yang memainkan isu ni. So kita boleh sepakat itu poin isu dia, itu trigger dia. Bila timbul mendakwa bahawa Asy'ariyah menyembah Tuhan yang seakan-akan tidak wujud atau Tuhan yang tidak wujud, dan mereka masih kata hari ini Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud, haram untuk kami diam. Okay? Haram untuk kami diam dan wajib ke atas kami respon benda ni. Dan bila kita respon isu ini, pastilah akan timbul isu hadis jariyah. Sebab kenyataan Ustaz Gasma tu adalah Allah bukan di atas, bukan di bawah. Bukan di luar alam, bukan di dalam alam. Dia berkait dengan isu di mana Allah. Betul tak? So macam mana nak elak benda ni? Macam mana kami nak mempertahankan pendirian kami kalau kami tidak bawa masuk hadis jariyah? Ini bagi yang nak faham bagi yang nak bergaduh tu, itu kami tak boleh nak buat apa lah. Bagi yang nak berfikir, nak berbincang, nak buat kajian, nak memahami satu sama lain. Dan saya pun nak dengar daripada sahabat sebelah sana yang boleh clear headed and composed bila bercakap dan menyampaikan hujah. I also want to hear from you. Bagus kalau kita boleh buat exchange. You duduk dalam satu majlis kami jelaskan kitab-kitab kami, sumber kami. Lepas tu saya akan datang dan duduk dalam majlis kamu. You kumpulkan, you rumuskan apa yang you nak saya faham. Dan I will come to your session and I will sit. Janganlah kata tapi ustaz kena duduk 2 tahun 3 tahun dengan kami, tak perlu. Kan? Kita boleh rumuskan pendirian kita dalam a couple of session. You come to our session, we present to you. Lepas tu I will come to your session. Saya akan datang dan kamu present. Dan dalam session tu saya jadi murid. Dan awak di dalam session kami, awak jadi murid. Bagi saya itu jalan yang lebih baik. Sebab isu ni rumit, dia dah 1000 lebih tahun. Dia bukan isu baru timbul semalam. Itu proposal saya sebenarnya. Kalau ada sesiapa yang nak menjemput saya, ustaz, saya nak jelaskan kepada ustaz bagi saya 3-4 jam, saya perjelaskan kesilapan akidah Asy'ariyah. Ustaz duduk, saya akan jelaskan satu persatu. I will come to you. Pegang janji saya dan tuntut saya kalau saya tidak menunaikan. Selepas session itu, awak pula datang. Saya akan perjelaskan di mana dan kenapa kami melihat pegangan salafiyah ini adalah tidak selari dengan salafus soleh punya pegangan. Okey, itu tawaran saya. Dan bagi saya itu adalah tawaran yang lebih baik dan lebih harmonis. Tak perlu nak laknat-laknat, tak perlu nak mubahlah. Saya tak nak mahu mana-mana pihak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau bagi saya pendirian kamu kufur. Kamu ni sebenarnya kafir. Dengan batiniah saya sedia untuk mubahalah. Sebab apa? Sebab bagi saya akidah batiniah ni akidah kufur. Tapi anda bukan kafir di sisi saya. Kalau anda bukan kafir di sisi saya, kenapa saya nak bermuahalah dengan awak? Adakah saya rela awak dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Tahu tak laknat ni apa, sahabat-sahabat? La ilaha illallah. Laknat ni keluar macam benda kecil. Laknat ni tardu min rahmatillah. Minta Allah jauhkan rahmat dia daripada kita. Siapa yang kena laknat ni, khalas, selesai hidup dia. Dah tak ada nilai dan tak ada makna lagi dia meneruskan kehidupan atas muka bumi ni. Kalau kamu faham hakikat laknat ni, kamu tidak mahu laknat ni ditimpa kepada sesiapa pun di kalangan umat Islam. Fahamkanlah benda ni. Maksudnya kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan isu tak setuju bab ilmiah saja. Orang tu akan kekal dalam api neraka. Kita ni duk fikir, kalau berlaku pada dia, ya Allah,
Kan? Why do we do this to ourselves? Benda ni boleh duduk, boleh debat, boleh bincang, boleh bahas, boleh dialog. Kemungkinan ada pihak mengatakan bahawa pada saya dia orang sengaja campak isu mubahalah ni sebab dia tahu Ustaz takkan sambut. Jadi seolah-olah macam nak menggambarkan kita menolak. Dia orang sengaja masukkan isu mubahalah tu supaya nak menggambarkan sidang kalam menolak. Dan sidang kalam takut, lari dan sebagainya. Hakikatnya dia orang pun tak bersedia untuk berdialog secara berdepan. Kalau bersedia, tampilkan, nyatakan pendirian kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kan, khususnya Ustaz Kopiah ni, siapa awak? Nyatakan identiti awak. Who are you? Siapa awak? Mana boleh kita berbahas dengan orang yang majhul? Saya tahulah awak akan keluar lepas ni, tapi nyatakan awak punya identiti sekarang ni. Awak belajar di mana? Awak belajar apa? Kan? Kalau awak tidak fully train, saya tidak mahu buang masa dengan awak. Tapi kalau awak ada background keilmuan yang mantap, yang baik, yang bagus, mungkin dialog tersebut akan mendatangkan manfaat kepada satu sama lain. Kenapa segan nak menyatakan identiti diri sendiri? Why? Dan saya juga nak minta sahabat-sahabat kita daripada yang pengikut-pengikut Ibn Taymiyah, yang mengangkat Ibn Taymiyah dan meletakkan dia di sebuah tempat yang terhormat dan tinggi. Cuba kaji dan fahamkan pendirian beliau berkenaan dengan majaz dengan hakikat. Dan fahamkan betul-betul dan beritahu saya betul ataupun tidak apabila saya mengatakan bahawa Ibn Taymiyah menimbulkan satu isu yang sebenarnya melanggar jumhur ahli bahasa, bahkan jumhur usuliyun, mufassirun, semua cabang ilmu Islam. Ibn Taymiyah mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quranul Karim. Betul ataupun tidak isu ni ada irtirab, ada percanggahan dalam kenyataan Ibn Taymiyah? Dan betul ataupun tidak bahawa isu ini antara penyumbang kepada kekecohan dan sengitnya perbahasan berkenaan dengan takwil dan tidak takwil ini? Saya bukan menuduh, saya minta awak pastikan betul ke tidak. Ini dapatan saya. Bukan kita buat cerita, bukan kita melontar sembarangan saja. Ini dapatan saya. Awak cek balik betul-betul. Ada pihak kita petik Ibn Taymiyah tu tak boleh fikir dah. Terus jadi musuh hanya kerana kita mengkritik Ibn Taymiyah. Janganlah awak memaksumkan orang yang tidak maksum. Jangan buat macam tu. Bila kita kritik Ibn Arabi, ada pihak yang terus tak boleh nak bahas dah. Sebab apa? Kamu telah mengkritik wali Allah. Tapi bila kritik Ibn Taymiyah, nampak macam ada sikap yang sama pula. Kami terbuka. Kamu nak kritik Al-Juwaini, kamu nak kritik Al-Baqillani, kamu nak kritik Al-Ghazali, kamu nak kritik Abul Hasan Al-Ash'ari, kamu nak kritik Abu Mansur Al-Maturidi, kamu nak mengkritik ulama-ulama Asy'ariyah, An-Nawawi dan sebagainya. Silakan, bawa hujah. Dan kami tidak akan ambil kritikan kamu tu dan terus mengatakan kamu jahat ataupun kamu berbohong, kecuali ada bukti jelas kamu berbohong, membohongi fakta dan sebagainya. Sebab kadang orang tu silap, bukan dia bohong. Dan kami akan buka peluang untuk anda. Bukan salah-salah kecil kita nak terus mengatakan bohong. Cuba dalami isu Ibn Taymiyah dengan majaz ini. Dan kalau boleh, lebih baik you come forward dan tulis betul-betul apa sebenarnya pendirian Ibn Taymiyah berkenaan dengan majaz dalam Quran ni. Dan apa isu dia dengan kiasan. Dia menafikan ada kiasan, bahasa kiasan dalam Quran. Semua literal. Semua literal. Tapi maksud literal itu pun bukan seperti yang kita faham. Seolah-olah macam dia buat satu pendefinisian yang berbeza dengan definisi kita. Dan ini menyumbang kepada kekecohan yang telah sedia ada. Itu yang saya sampaikan. Dan saya tidak tarik balik. Itu memang kenyataan yang saya buat. Dan sahabat-sahabat kita daripada belah sana, respon dengan ilmiah. Tolong, respon dengan ilmiah.